Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, yang pertamanya kita akan lihat tajuk bab 5, okey, berkenaan dengan janjang. Okey, kalau anda perhatikan janjang ni dia terbahagi kepada dua. Okey, yang ni ada dalam buku teks buku teks muka surat 150. Okey, ada yang WhatsApp cikgu. Okey, cikgu, saya dah solution belaka. Cikgu tak ada masalah. Walaupun awak ada solution, pastikan bagi A+ kepada cikgu. Setakat ni walaupun awak dah ada penyelesaian daripada buku teks, setakat ni tak ramai lagi yang bagi A+ kepada cikgu. So ingat solution cuma lebih kepada cikgu adalah kaedah nak jawab soalan ni dalam bentuk peperiksaan. Tu je. Okey, tu je yang perlu cikgu beri penekanan. Okey, so janjang ni terbahagi kepada dua. Satu janjang aritmetik, satu lagi adalah janjang geometri. Okey, so hari ni cikgu akan bincang janjang aritmetik. Sebenarnya janjang ni sebenarnya awak dah belajar secara am. Semasa tingkatan 3 iaitu kalau awak pernah dengar dia perkataan polar ataupun sequence jujukan. Dia sebenarnya merupakan janjang. Contohnya cikgu ambil CP2. Okey, 2 tambah 2, 4, 6, 8, 10 CP2 dot sampai dah 120. Okey, 120. Okey, kalau kita tengok dia operasi apa kat sini? Penambahan sebanyak 2, betul tak? Tambah 2. Okey, tambah 2. Sampailah. Sebab apa tambah 2? Sebab 2 tambah 2 akan dapat 4. 4 tambah 2 akan dapat 6. 6 tambah 2 adalah 8. Okay, kalau awak tengok. Okay, kadang-kadang kita pun ada berlakunya operasi pendarapan. Contohnya 2. Okay. 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Tengok pola dia. So, pola dia macam mana? Dia darat dengan 2. Okay, dia darat dengan 2. Okay, dia darat dengan 2. Dia darat dengan 2. So, tengok 2 darat 2 dapat 4. 4 kali 2 dapat 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Ini sebenarnya pola. Okey, cuma dalam silibus janjang kita tengok lebih detail lagi. Macam biasalah. Kita kohor lama, kita kohor belajar, kohor detail. Okey, kohor detail. So, kalau nak detect, cikgu bagi tips lah. Nak detect untuk janjang aritmetik, operasinya yang terlibat adalah operasi tambah dengan tolak sahaja. Okey, untuk janjang geometri, dia hanya terlibat operasi darat dengan bahagi. Okey, secara amnya. Okey, yang lain guna formula. Dan soalan ni, awak kena ingat, soalan ni, kalau ikut SPM 2003 sampai tahun 2020, soalan janjang ni masuk semua kertas 1 dengan kertas 2. Keistimewaan siapa yang nak skor matematik tambahan, okey, antara tajuk yang perlu diberi penekanan. Sebab awak nak jawab tahun depan tingkatan 5 Okey, so salah satunya adalah janjang. Cuma masalah janjang ni je. Dia boleh keluar soalan kebak ataupun soalan bukan rutin. Sebab janjang ni banyak dalam kehidupan kita. Okey, banyak dalam kehidupan kita yang menggunakan pola ataupun jujukan kat sini. Okey, so hari ni kita akan tengok secara terperinci selama 1 jam kot kelas kita hari ni. Okey. Pada buku teks boleh bacalah secara umumnya. Cuma cikgu ambil beberapa benda lah. Okey, hari ni cikgu akan pergi ke janjang aritmetik. Okey, yang perlu yang awak kena tahu, yang pertamanya adalah beza sepunya. Ni beza sepunya. Beza sepunya simbol dia D. D. Okey. Kalau bahasa India, common difference. Tu pakai D. Okey, beza sepunya simbol dia D. D ni adalah maknanya standard. Maknanya standard. Apa maksud T2, T3, T4 itu adalah pola. Okey, macam ke cikgu list dia. Okey, cikgu list dia adalah 2, 4, 6, 8,
dan sebagai contoh. So, 2 ni kita namakan dia T1. T maknanya term. Ia masih Inggeris benarnya. Tapi dia adalah penulisan. Simbol yang perlu memang pakai gitu. T1 adalah term, first term. Okay, T1 ini kadang-kadang dikenali sebagai A. Okay. 4 ni adalah T2. Okay. 6 ini adalah T3. Okay. 8 ini adalah T4. Kalau kita tengok formula ni macam ni lah. Ataupun formula ringkas dia, kita boleh beritahu iaitu Tn tolak Tn tolak 1. Dualah formula dia. Ini kalau awak jumpa dalam buku mana-mana rujukan, ada yang tulis macam ni. So bagaimana kita nak tengok? Okay, tengok T2 Cikgu ambil daripada hasil cikgu. Okay, tengok T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak dengan T2. Okay, T2 berapa T2? T2 4. 4 tolak 2. T3 berapa? 6 tolak dengan 4. So kat sini akan dapat 2 per 2. 2 sama dengan 2. So ini nama dia D. Iaitu common difference. Bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya adalah beza sepunya. Okay, beza sepunya. Kadang-kadang ada soalan basic Soalan dia pendek je sebenarnya, tapi dia tanya bagaimana kita nak tahu dia adalah janjang aritmetik. Okay, nak tahu janjang aritmetik adalah menggunakan D. Okay, kalau nak tahu janjang geometri, kita akan guna R. Okay, R nanti kita akan lihat nanti. Okay, kita akan lihat nanti. Okay, so yang ini awak kena terima dulu. Ini simbol Simbol yang pertama yang perlu awak tahu D. Yang keduanya T. Dan yang ketiganya T1 sama dengan A. A Okay, A ni kita akan guna formula. Sebab soalan janjang ni dia banyak bermain dengan formula. Okay, formula awak kena tahu. Awak kena tahu jemunya, jujukan dan sebagainya. Okay, so janjang aritmetik ialah satu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperolehi dengan menambah satu pemalas kepada sebutan sebelumnya. Okay, ini punya definisi dalam buku teks. Cuma kat sini cikgu dah apa ni lah. Sebenarnya janjang aritmetik ni tak mesti tambah. Kadang-kadang dia tolak. Okay, kalau nak lekat sikit kat sini, iaitu apa? Dengan menambah atau menolak satu pemalas kepada sebutan sebelumnya. Dia sebenarnya janjang aritmetik ni dia tambah ataupun tolak je operasi dia. Okay. Yang seterusnya, yang ini contoh awak bacalah sendiri. Sebab cikgu akan pergi terus kepada apa? Kepada latihan 5.1. Inilah soalan peperiksaan. Soalan peperiksaan lah. Bukan soalan peperiksaan. Pernah keluar dalam peperiksaan. Dulu, okey, masa dekat tempat dulu, periksa akhir tahun, biasanya cikgu-cikgu negeri buat cikgu-cikgu yang panggil akram cikgu-cikgu negeri yang buat dekat tempat akhir tahun. Tahun ni cikgu nak pasti bagaimana penyelesaian dia. Okey, sama ada guru akram ataupun cikgu sekolah kena buat. Okey, sebab kalau soalan janjang ni biasanya ada soalan bentuk gini, pecahan-pecahan dia. Okey, ada yang dia tanya dalam bentuk macam ni. Okey, kita beralih kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kalau awak baca, okey, sebenarnya ia nak mendapa kat sini. Okay, siapa boleh kongsi idea kat sini. Sebenarnya soalan ni dia nak apa? Kalau awak baca sepintas lalu. Nak D. Okay, yang pertamanya dia nak D. Okay, lagi? Yang keduanya? Okay, ni D yang maknanya? Ni maknanya D, betul. Yang pertamanya adalah D. Okay, yang kedua dia nak apa? Okay, yang pertamanya nak D, yang kedua nak apa tu? Dan nyatakan cara janjang. Okay, yang kedua nak apa sebenarnya? Kalau soalan ni rubik. Bayangkan ni soalan SPM. Cikgu suka gitu. Bayangkan bila kita nak jawab tu adalah soalan SPM. Baru kita bersungguh-sungguh. Okay. Nyatakan cara janjang aritmetik. Dia kata cara. Sebenarnya kat sini dia sebenarnya operasi. Kita nak tahu dia tambah ataupun tolak sahaja. So kat sini adalah operasi. Sama ada tambah ataupun tolak. Daripada sebutan sebelumnya.
Okay, gitu je sebenarnya. Okay. So, cikgu cuba jawab Cikgu cuba jawab soalan 1A. Okay, macam biasa. So, kat sini, sebelah 7. Okay, latihan. Okay, diri 5.1. Okay, ni kaedah yang biasa cikgu guna. Okay, kaedah yang biasa cikgu guna. Yang pertamanya cikgu list dulu. A dia T1, T2, T3. Cikgu dah buat dalam sekuens ke ni? Cikgu buat dalam bentuk macam ni. Kena biasakan. Okay, jangan terus jawab soalan. Sebab soalan ni tak sama macam soalan dulu. Dapat soalan terus dapat. Bukan. Kita analisis dulu. Kita analisis soalan dahulu. Okay. So kat sini sebelum kita nak jawab, kita kena tahu dulu. Sebab ni adalah awalan tajuk So kita kena kenal dulu. Sebab semakin kita faham, semakin senang nak buat soalan tu. Okay. Contohnya kat sini kita kata T1 sama dengan A. Okay. Iaitu apa? Negatif 35. Biasanya list kat sini cikgu suka list sampai 3 sahaja. Jangan list 2 je Okay, sebutan yang kedua iaitu berapa? Negatif 21. Berdasarkan buku teks ni. Okay. So yang ketiganya adalah T3. T3 sebutan yang ketiga berapa? Negatif 7. Okay. So cikgu suka garis kat sini. So soalan nak D. D kat sini cikgu guna. Katakan cikgu guna T3. Kalau T3 kena tolak T sebelumnya. Iaitu T2. Katakan cikgu nak guna T3. Kalau T3 tolak T1 tak jadi. Ia kena nombor yang paling besar tolak dengan sebelumnya. Gitu. Contohnya kalau T2 tolak dengan T1. Sebelah menyebelah. Tapi tengok yang mana yang terdahulu lah yang lebih besar. Okay. Secara menaik So T3 kat sini adalah negatif 7. Okay. Tolak dengan T2. Iaitu negatif 21. Awak tekan je kalkulator. Jangan takut tekan kalkulator awak tu. Okey, sebab apa? Salah tekan, nak congok dan sebagainya, bimbang berisiko salah. So kat sini adalah 14. Okey, siap satu soalan. Okey, soalan ni ada dua. Sebab dia ada perkataan dam. Cara janjang aritmetik. Okey, so kat sini kita kata janjang aritmetik. Okey, dalam periksa memadahi kadang-kadang kita tulis JA. Kalau nak tulis bahasa Inggeris adalah apa? AP. Okay, arithmetic progression. Okay, kalau tulis JA boleh diterima dalam peperiksaan, tidak ada masalah. Tapi rasa tak yakin tulis je janjang arithmetic. Okay, so JA kat sini janjang arithmetic. Okay, okay, so sekarang ni dia nak cara. Cara kena ingat back to basic balik. Dalam matematik cara ni, okay, dia bukannya macam ke proses dan sebagainya. Kita hanya tengok operasi. So operasi dia kat sini apa? Iaitu tambah. Okey, tambah 14. Okey, tambah 14 tu je. Caranya adalah tambah 14. Kalau buku jawapan buku dia kata apa? Tambah 14 kepada sebutan sebelumnya. Nak guna waktu pun boleh, tidak ada masalah. Iaitu awak kata apa? Tambah 14 okey kepada kepada apa? Kepada sebutan sebelumnya. Sebutan. Okey, sebab kita tengok definisi dia. Okey, sebutan. Okey, sebelumnya. Gitu je nak jawab dia. Okey, gitu je nak jawab dia. Okey, kita tengok soalan nombor 2 lah. Okey, tengok nombor 2 pun sama. Dia bagi cert. Cert kita dah belajar dah dalam indeks cert dengan log betul tak? So kat sini sebenarnya soalan janjang dia uji kita berkenaan dengan cert. So kat sini kita buat T1. Okey, T1 bersamaan dengan 2 cert 3. Okey, T1 bersamaan dengan 2 cert 3. Okey, cikgu ambil dia buku teks ni lah. Okey, T2. Okey, T2 bersamaan dengan berapa? 5 cert 3. T3 sama dengan apa? Sama dengan 8 cert 3. So soalan yang pertama ia nak D. Kenapa D cikgu tahu?
Cikgu tak tulis pun beza sepunya. Sebab beza sepunya simbol dia memang D. Gitu. Okey, nyatakan cara. Kadang-kadang dok tulis gini dah biasa dak kata nyatakan cara. Jelaskan ataupun jelaskan ataupun explain lah. Explain lah. Jelaskan janja tersebut merupakan janja aritmetik. Gitu je lah. Kadang-kadang soalan gitu. Okey. So kat sini kita layan je soalan ni. Katakan cikgu, tadi cikgu pilih T3, sekarang ni cikgu pilih T2. Kalau T2, tolak dengan sebelumnya iaitu T1 lah. So hati-hati kat sini. Dia uji janjang kita kan. Dia uji janjang. Janjang kita iaitu janjang aritmetik menggunakan silibus cert. Okay. Cert kat sini kan. So kat sini adalah 5 cert 3. Tolak dengan 2 cert 3. Okay. Bila dapat macam tu, tinggal je. Ingat, kalau soalan cert, jawapan mesti dalam cert jugalah. Jangan tukar kepada titik perpulahan. Sebab ia tak apa nak tepat sebenarnya. Okay, kita nak dapat jawapan yang lebih tepat. 5 tolak 2, 3. Tu dia. Selesai yang ni. So kat sini kita katakan dia janjang aritmetik. Okay, janjang aritmetik. Sebab apa kita kata janjang aritmetik? Sebab positif lah. Ni positif benarnya. Kalau negatif, ada negatif sini. So kat sini adalah tambah. Okay, tambah apa? Tambah 3 cert 3 kepada sebutan sebelumnya. Sebelumnya. Okay, gitu je jawab. Ataupun awak hanya kata tambah 3 cert 3. Maknanya faham dah. Sebab setiap tu ada penambahan. Tapi nak jelaskan lagi kepada sebutan sebelumnya. Sebab kita tengok definisi dia kan. Yang warna biru tadi kan. Ni yang warna biru ni. Okay, iaitu menambah. Okay, dia sebenarnya bukan sebenarnya menambah. Kadang-kadang kita ada juga tolak sebenarnya. Okay, bila susunan itu ditulis secara apa? Susunan menurun. Itu dia ada perkataan menambah. Okay, kadang-kadang dia menolak. Okay, sebab operasi untuk janjang aritmetik 2 je untuk D ingat tambah dengan tolak je. Tu je. Okay. Okay, yang seterusnya C. Okay, kita cuba tengok C. C. Okay, C pun macam tu. C ni cikgu rasa tidak ada masalah. Boleh buat je C ni. Okay, kita tahu nak suruh cikgu terang je C. Okay, tengok. Ada lagi muat. Okay, cikgu buat C lah kat sini. Okay, C kat sini. Okay, kalau awak tengok C kat sini. Okay, kenal pasti dulu T1, T2, T3. Biasanya pelajar tanya, cikgu kalau senaraikan ni dapat markah ke tak? Dia bukannya masalah dapat markah ke tak. Kalau dia membantu dalam kita buat penyelesaiannya, baiknya tu tulis. Okay. Tapi kalau nak tanya berkenaan dengan pemarkahan, dia tidak dapat markah sebenarnya. Tapi dia membantu semasa kita buat analisis. Sebab apa? Nak elak kesilapan, kita tulis balik kan. Okay. So kat sini adalah D. Okay, D kat sini cikgu tulislah D, T2 tolak T1. Okay, so T2 kat sini adalah apa? 2P. Okay, T1 adalah apa? P tambah Q. Okay, hak ni hati-hati kat sini. Ramai yang silap. Okay. Silap apa? Salah satu silap adalah dia tidak berupaya congok dengan betul. Kadang cikgu kita kembang dulu. Kembang dulu. Sabar sabar. Kembang dulu. Cikgu takut jawapan awak tulis apa? P tambah Q. Sebenarnya adalah P tolak dengan Q sebenarnya. Okay. So yang kedua iaitu dia nak penjelasan ataupun give a reason kat sini bagi alasan yang munasabah. So kat sini adalah berlakunya tambahan, okey, janjang aritmetik tambah, okey, iaitu P tolak dengan Q, okey, kepada sebutan sebelumnya. Okey, gitu je. Okey.
Okay, kalau kita tengok, mula-mula bagi nombor betul tak? Ni pattern soalan ni. Tapi ia dah lah soalan berat-berat dulu. Kat 5.1 kan baru belajar. Mula-mula we nombor. Yang keduanya bagi cert. Tajuk yang keempat yang kita belajar. Okay, yang ke C ni ia bagi algebra ni. Ia bagi pemboleh ubah P dengan Q. Okay. Ini dah belajar dah kan. Nombor A ni rasanya tidak masalah. Okay, yang B ni dah belajar masa bab 4 baru ni. C ni dah belajar masa apa? Di bawah tajuk algebra matematik kan. Okay, yang D ni tengok ia uji balik D. D ia uji kita log. Log ia uji kita ni. Ni log. Okay, ni dengan ni adalah di bawah tajuk yang sama. Tajuk 4. Okay, untuk D ni dia bagi log. Log ni memang dah belajar lagi lah. Kita akan habiskan pada minggu ni lah log Okay, cuma kat sini cikgu khabar cara nak baca log yang ada kuasa. Okay. So yang pertamanya, tengok T1 sama dengan log A2. Okay. Log asas 2A. Log 2 asas A. Gitu baca dia. Okay. Tengok T2. T2 ni bagi kuasa sebenarnya. Okay, log dia ada hukum kuasa iaitu log A 2 kuasa 4. 4 ni pergi ke depan. So kita boleh tulis sebagai 4 log A kuasa 2. Yang kuasa 4 ni pergi ke depan. Itu hukum log. Indeks tak boleh buat gitu. Dia log je. Special. Indeks tak boleh buat gitu. Special log adalah kuasa dia kita tolak ke depan. Ni kuasa 4 ni kita tolak ke depan. Okay. T3 pun sama. Okay, kalau tengok T3 adalah log A 2 kuasa 7. 7 ni kita buat mari depan. So 7 log A2. Okay, 7 log A2. Kita dah dapat dah. Okay, so kita dah dapat D. Sebab soalannya D. Okay, iaitu apa? Beza sepunya. Soalan yang pertama ni nak beza sepunya. Katakan cikgu ambil T3 tolak dengan T2. Kalau awak rasa nak buat lagi latihan ni, awak buatlah T2 tolak T1. Maknanya ada 2 solution kat sini. Tak ada masalah. Sebut ulang kaji. Boleh buat pelbagai kaedah kat sini. Okay, T3 kat sini adalah 7 log A2. Okay, tolak dengan 4 log A2. Okay, so 7 tolak 4 dapat apa? Dapat 3 log A2. Okay, selesai soalan yang pertama. Ingat, soalan yang pertama janganlah buat hashtag. Sebab apa? Sebab, ni jalan mati sebenarnya. Cikgu panggil jalan mati. Sebab dalam matematik, tambahan, kita boleh buat 4 penyelesaian dia. Okay, so cikgu tak suka amalkan benda gini. Okay, garis gini lah. Ada sama. Okay. So jangan buat benda gitu. Sebab dalam matematik tambahan kita boleh buat 4 penyelesaian maksimum Okay, so kat sini kita tulislah janjang aritmetik. Okay, apa yang berlaku pada janjang aritmetik ni? Tengok, dia positif kat depan. So positif kita kata dia tambah. Dia menggunakan ayat tambah ataupun gunalah ayat yang sesuai kat sini yang sekata dengan tambah Okay, tambah dengan apa? 3 log A2. Okay, kepada apa? Okay, kepada sebutan sebelumnya. Okay, boleh jelas saya kat sini. Okay, janjang aritmetik tambah 3 log A2. Okay, boleh kat sini. Atau ada tu pelajar dia buat, dia nampak dia pandai log. Dia buat jawapan gini. Tidak ada masalah, boleh. Macam ke buku tu 2 kuasa 3. Okay, kalau 2 kuasa 3 kat sini, jangan buat 8. Sebab asal dia memang gitu. Kita nak tengok secara umum je. Okay, kecuali kalau soalan tu cari nilai. Kena W lah. Okay. Ataupun dia buat 2 kuasa 3 ni 8 Kalau cikgu betul je, tidak masalah.
Okay, so jam-jam. Okay, tulis je. Pastikan apa yang awak tulis kat atas tu sama lah. Iaitu apa? Log A 2 kuasa 3. Okay, kepada sebutan sebelumnya. Okay, so 2 lah nak buat. Okay, atau boleh buat log A 8 pun boleh. Cikgu terima je benarnya. Okay, nak buat gitu pun boleh. Okay, ini berdasarkan apa yang kira hak bigu ni. Hak hitam ni boleh diterima. Dua-dua boleh diterima. Ataupun boleh buat log A 8. Okay, log A 8 pun boleh buat kat sini. Okay. Tapi ingat, dalam periksa buat lebih tepat lah. Lebih tepat bagi cikgu log A 8 lah. Tapi kalau untuk latihan ni, okay, sebenarnya soalan ni ada sambungan-sambungan dia. Tapi memadai sebenarnya tulis macam ni. Okay, sebab apa? Alasannya sebab data awalan dia diberi dalam bentuk macam tu. Okay, data awal dia diberi dalam bentuk macam ni. Ya. Okay, so cikgu harap jelaslah soalan nombor 1. Okay, cikgu pergi ke soalan nombor 2. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 kat sini, dia duk guna jam-jam. Dia kata setiap jujukan. Jujukan. Bila dia menggunakan perkataan jujukan, dia boleh berlaku apa? Dia boleh berlaku 2 situasi. Jujukan ini sama ada dia adalah janjang aritmetik ataupun bukan. Boleh katakan jujukan ni adalah benar ataupun palsu. Gitu. Okay, berkenaan dengan janjang aritmetik. Tapi soalan tu tak tanya benar atau palsu. Soalan ni dia kata apa? Nak tahu apa? Dia ada 2 kehendak soalan. Okay, yang pertamanya ini nak kira. Sama ada kita kira ni sama ada janjang aritmetik ataupun bukan. Yang pertama. Ni yang pertama. Okay, yang pertama ni nak tu. Jujukan ni kita kira sama ada dia janjang aritmetik ke bukan. Dia nak aritmetik dengan bukan je. Dia tak boleh janjang geometri. Yang kita akan belajar nanti. Dia nak janjang aritmetik. Kalau bukan janjang aritmetik, maknanya bukan lah. Okey, yang keduanya beri justifikasi. Hak ni cikgu bimbang ni. Okey. Hak ni yang cikgu bimbang kat sini. Okey, beri justifikasi. Biasanya kalau soalan beri justifikasi, pelajar yang nak skor justifikasi dia beri dalam bentuk karangan. Salah. Justifikasi dia beri dalam bentuk karangan. Salah. Ini bukan tajuk karangan. Bukan cikgu kata salah. Ada benda yang boleh buat dalam bentuk karangan. Okay, ada benda-benda tu tidak boleh diterima dalam bentuk karangan. So, justifikasi ni adalah menggunakan teori D tadi. Okay, menggunakan teori D. Okay, so tengok cikgu terang guys. Soalan nombor 2A. Okay, tengok soalan nombor 2A. 9, 13, 17, 21. Tengok, dia bagi 4 sebutan Yang A 4 sebutan, B 4 sebutan. Okay. C 3 sebutan, D adalah 3 sebutan kat sini. Okay, macam biasalah bila cikgu nak jawab soalan ni. Okay. Bila nak buat soalan ni, cikgu list dulu. Okay, sekurang-kurangnya 3. Lebih tidak ada masalah. Okay. Sekurang-kurangnya 3. Okay, katakan A. Sekejap Kami buah. Okay. Katakan 2A kat sini. Okay, dia bagi apa? T1. T1A. A ni nanti kita akan guna formula A. Sebab dia ada satu formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Ni formula dia. Dia tak pakai T1 sini. Dia pakai A. Nanti cikgu takut awak keliru kat sini. Okay. So cikgu biasakan diri awak T1 itu adalah A. Sebab kita ada formula Tn1 kat sini. Okay. So kat sini A dia bersamaan dengan 9. Okay. T2 adalah 13. T3 adalah 17. Okay, sorry cikgu nak lupa. Kalau soalan sebenarnya, soalan ni lebih kepada bukti Buktikan. Okay, buktikan.
Soalan matematik mesti ada soalan buktikan. Cuma doktor boleh buktikan ni. Okey, soalan ni adalah pattern buktikan. Okey, pattern buktikan. Maknanya nak sahkan bahawa dia adalah janjian aritmetik. Nak sahkan bahawa dia adalah bukan janjian aritmetik. Maknanya gitu. Tentu sahkan. Okey, bahasa zaman cikgu lah. Bahasa sekarang tak tahu lah. Tentu sahkan. Okey. So, kalau soalan ni bukti, sebab kita tahu dah pattern soalan ni bukti sebab nak tahu aritmetik ataupun bukan, caranya adalah kita buat D. Okey, kalau cikgu buat gini. Kalau cikgu lah. Okey, D1 sama dengan D2. Cara cikgu. Okey, sebab soalan buktikannya lebih baik buat gini. Okey, T2 tolak dengan T1 sama dengan T3 tolak dengan T2. Okey, T2 berapa? 13. Tolak dengan T1 berapa? 9. Okey, sama dengan apa? T3. T3 adalah 17. Okey, tolak dengan berapa? Tolak dengan T2, 13. Okey. Ni cikgu kurungkan senang. 13 tolak 9, 4. Okey. So, 17 tolak 3, 4. Okey. So, kat sini cikgu tulis left hand side. Cikgu tak tahu bahasa Melayu ni berapa left hand side sama dengan right hand side. Okey. Siap yang pertama. Okey. Okey. So, yang keduanya cikgu nak beri justifikasi. Okey. Justifikasi cikgu adalah apa? Janjian aritmetik. Koma. Okey. Janjian aritmetik. Kenapa cikgu kata janjian aritmetik? Maka sebab apa? Sebab D1 sama dengan D2. Ni justifikasi. Itu cikgu kata tak perlu buat karangan panjang-panjang. Okey, tak perlu buat karangan panjang-panjang. Dah memadai menyatakan D1 sama dengan D2. Tu je. Okey, tak perlu buat karangan panjang-panjang. Biasanya itulah. Dia terbawa-bawa. Bila ada perkataan justifikasi, buat 5-6 ayat. Tak perlu Dalam matematik, kita hanya buktikan. Lepas tu kita justifikasikan dia menggunakan janjian aritmetik D1 sama dengan D2. Okey. Gini je cara jawab yang cikgu nak lah. Tak perlu panjang-panjang. Okey. B. Okey, tengok B. Okey, tengok B kat sini. Okey, B dia bagi apa B kat sini? Okey, cikgu senaraikan T1 ataupun A sama dengan 1/2. Okey. T2 sama dengan apa? 1/4. Okey. T3 sama dengan apa? 1/6. Cikgu dah ambil panjang-panjang tak? Sampai T4, T5, T6. Memadai sampai T3 je kita buat. Okey. So, sebab cikgu faham soalan ni, kadang-kadang teknik jawab adalah faham soalan. So, macam mana nak faham soalan? Kena biasalah dengan soalan. Kita dah faham soalan ni suruh buktikan. Walaupun tak ada perkataan buktikan tu, kita faham soalan ni nak katakan D1 sama dengan D2. Okey. Cikgu ulang balik. T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak dengan T2. Okey. Bila macam tu, buat masuk je. Okey, T2 adalah 1/4. Okey, T1 adalah 1/2. Okey, sama dengan T3 adalah 1/6. Okey, tolak dengan T2 adalah 1/4. Okey, so macam biasalah. Macam biasa tu macam mana? Tulislah dia punya jawapan sebelah kiri. Cikgu tak ada kalkulator kat sini. Cikgu congoklah sekejap 1 tolak 2 dapat negatif 1/4 sini kan. Okey, sebab belah kanan ni darat dengan 2 kan. Kalau pakai kalkulator putih lagi senang benarnya. Okey, so 6 dengan 4 12 lah, CP12. So 2 3 2 tolak 3 negatif 1/12. Kita tengok hasil kita. Sebelah kiri 1/4 negatif. Sebelah kanan negatif 1/12. Adakah dia sama?
Tak sama. So kita buat cross ni. Ni teknik buat. Kat sini kita kata left hand side tak sama dengan right hand side. Okay. Left hand side, right hand side cikgu tak tahu bahasa Melayu kan. Tahu maaf lah. Okay, yang cikgu tahu adalah sebelah kiri tidak sama dengan sebelah kanan. Okay, itu je lah. Okay. So, justifikasi. Justifikasi mesti ada perkataan bukan. Bukan apa? Bukan janjian aritmetik. Okay, bukan janjian aritmetik. Sebab apa? Sebab D1 tidak sama dengan D2. Okay, beres. Okay, cuma cikgu nak khabar lah pemakahan. Biasalah pemakahan berdasar pengalaman cikgu lah. Walaupun yang ini betul, yang ini awak dah buat. Katakan awak dah buat. So, dapat salah awak sini. Dia pemakahan dia gini nak khabar awak. Kalau tajuk ni lah. Tajuk buktikan. Hak ni kena ada dulu. Hak ni kena ada dulu. Hak ni semua betul baru hak ni dapat markah. Biasanya 2 markah lah paling banyak. Paling sikit 1 markah. Okay, hak ni dulu kena ada. Dia kata follow through pastikan pembuktian kena ada. Baru kita kena terima justifikasi dia ada. Katakan hak ni betul. Hak ni salah. So dapat semarkah. Okay, kalau 2 markah lah. Okay. Sebab soalan ni pernah ditanya dalam cikgu lupa lah. Periksa tengah tahun bila pernah tanya soalan ni. Okay, pernah ditanya soalan ni. Okay. Okay, siap untuk soalan B. Okay, cikgu pergi. Okay, soalan C dengan D ni awak buat awak buat sendiri boleh. C dengan D. Okay, C dengan D. Cikgu pun akan buat kat nanti dalam ni. Cikgu akan buat dalam ni nanti. Okay. So C dengan D ni awak cuba buat. Okay, cuba buat. Tengok kefahaman awak bagaimana. Okay, bagaimana kefahaman awak. Nanti awak tengok dalam slide cikgu ada dah jawapan dia. Okay, cikgu pergi sepitah lalu untuk soalan nombor 3 pun cuba awak buat. Dia kata apa? Lengkapkan jaringan nombor berikut. Diberi hubungan bagi setiap jaringan ialah sebutan berturutan. Berturutan dalam janjian aritmetik. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Siapa tahu kat sini? Ada 10, ada 5, ada 8, tempat kosong 2. Ada negatif P, ada 2P, ada 12P. Apa maksud dia? Dia kata dah ni, jaringan nombor tersebut diberi hubungan bagi setiap jaringan ialah sebutan berturutan. Apa maksud sebutan berturutan kat sini? Apa maksud dia? Siapa tahu? Tak boleh nak jawab ni. Okay. Apa maksud dia? Best ni soalan ni. Okay. Lengkapkan jaringan nombor berikut diberi hubungan bagi setiap jaringan. Ni jaringan ialah sebutan berturutan dalam janjian aritmetik. Apa maksud sebutan berturutan tu? Siapa tahu? Tak faham lagi ke? Okey, tak faham cuba buat soalan ni. Okey, cuba buat soalan ni. Okey, soalan nombor 4, soalan nombor 3 dengan nombor 4 insya-Allah cikgu akan teram selepas habis apa? Selepas habis indeks dengan log. Okey, sekarang ni dah 9.57. Cikgu stop sampai kat sini dahulu. Okey, cikgu stop sampai kat sini dahulu. Okey, so yang pelajar dekat tempat tu, okey, cuba buat soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Okey. Dan insya-Allah cikgu akan kalau cikgu rajin cikgu buat dalam slide cikgu. Kalau tak rajin cikgu akan bincang selepas habis log satu lagi kita dah nak habis, lepas tu baru kita pergi ke tajuk ni. Okey, so sekarang ni dah 9.58. Terima kasih yang hadir pada malam ni. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.